Bab kalimah tayyibah iman. Hadis ke-47. An Abi Amrah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah 'abdun mu'minun biha illa hajabathu 'anil nar yaumal qiyamah. وفي الرواية لا يلقى الله بهما أحد يوم القيامة إلا أدخل الجنة على ما كان فيه. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد. Sayyidina Abu Amrah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana hamba yang datang pada hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa penyaksian dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan saya adalah pesuruh Allah, maka pasti kalimah ini menjadi pendinding untuknya daripada api neraka pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, sesiapa yang bertemu Allah pada hari kiamat membawa penyaksian ke atas kedua-dua perkara, keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad, pasti akan dimasukkan ke dalam syurga walau sebanyak mana sekalipun dosanya. Musnad Ahmad Tabrani Majma' Az-Zawaid. Keterangan, berpandukan hadis-hadis lain, para pentafsir hadis telah menerangkan maksud hadis di atas dan hadis-hadis lain seumpamanya bahawa sesiapa yang pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kedua-dua penyaksian, yakni penyaksian terhadap keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dalam buku catatan amalannya ada dosa, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga sama ada setelah dosanya diampunkan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala atau setelah diazab atas dosa-dosanya. Ma'ariful hadis. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah. Itu kalimah iman. Kalimah la ilaha illallah. Hadis yang ke-47. Hadis riwayat daripada Abi Amrah Al-Ansari. Abi Amrah Al-Ansari nama yang jarang kita dengar. Para ulama mengatakan, ulama hadis apabila dia mengkaji tentang nama Abi Amrah Al-Ansari ini, mereka tidak menemukan secara detail dia lahir bila, dia mati bila, Abi Amrah Al-Ansari. Tapi dikenali dia ni sebagai orang Ansar. Orang Ansar maksudnya ialah orang Madinah lah, yang menjadi golongan Ansar, bukan Muhajirin, daripada orang Mekah. Disebutkan Abi Amrah ni juga dalam Mawsu'ah Ar-Ruah, disebutkan namanya, ada mengatakan Bashir, ada mengatakan dia bernama Sa'labah, adalah beberapa riwayat. Dan dikatakan ada riwayat menyebut bahawa dia meninggal ketika mana berlakunya peperangan Siffin pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia disebut dalam riwayat bahawa Abi Amrah ni ketika mana berlakunya peperangan Siffin, ketika itu dia sedang berpuasa. Dia berpuasa, kemudian dia panggil gulam, pekerja dia. Dia kata dia nak pergi perang, dia bawa panah, dan ketika dia memanah tu, dia orang Arab ni dia pandai memanah. Dari kelebihan sebab zaman itu panah lah. Jadi cara dia memanah, dia ambil 3 panah sekali, bukan satu panah, 3 panah sekali. Sekali tembak tu 3 panah keluar lah. Kemudian disebut bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, setiap panah yang keluar ini pada hari kiamat dia akan menjadi cahaya kepada orang-orang yang memanah itu, yang syahid fi sabilillah. Dan disebutkan dia wafat, dia mati sebelum masuk waktu maghrib pada peperangan Siffin. Jadi ulama-ulama hadis tak berapa kenal sangat dia ni, adalah beberapa riwayat. Dalam hadis ini menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
asyhadu alla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah. Saksikanlah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ini adalah Rasulullah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pada dirinya ada kalimah la ilaha illallah wa anni rasulullah, kata Nabi, la yalqallahu abdun mu'min bihima, bahawa mereka ini tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ni dalam keadaan beriman, melainkan hajabathu anin nar yaumal qiyamah, mereka ni akan terlindung daripada api neraka pada hari kiamat. Dan ada wafi riwayah, ada riwayat lain menyebutkan bahawa la yalqallahu bihima, dia tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala apabila pada dirinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. La yalqallahu bihima ahadun yaumal qiyamah illa udkhilal jannah ala ma kana fi, yang mana mereka ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga walaupun ala ma kana fi, walaupun dalam keadaan dosa banyak mana, jahat macam mana sekalipun, tetapi dalam dirinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan mulia, bila kita dengar hadis ni kena pastikan diri kita ni, akidah kita ni adalah akidah yang betul. Sentiasa kita percaya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Dalam diri kita ni ada kalimah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Banyak hadis-hadis yang lain yang disebutkan tadi, man akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir daripada mulut dia keluar kalimah la ilaha illallah akan masuk syurga Allah. Jadi kita doa sama-sama, moga Allah menetapkan hati kita atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. InsyaAllah kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah.